A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia sambung di ayat minggu lepas. Tak habis lagi. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Maksudnya, dan mereka ini orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup melakukan yang demikian. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad berpaling tadah dari agama Islam lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang perjalanan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah amat pengampun lagi amat mengasihi ini. Ayat ini menegaskan bahawa cita-cita orang kafir ini supaya orang Islam keluar daripada agama Islam. Itu kehendak mereka. Selagi kita tak keluar daripada agama Islam, selama itulah mereka bermusuh dengan kita. Yahudi, Kristian, musyrikin. Orang Islam mesti ingat, mereka sangat benci kerana orang ni Islam. Walaupun mereka tahu Islam ni baik, kerana hasadnya, dengkinya, bencinya terhadap Islam ni, orang Islam buat baik macam mana pun, dia nak orang Islam keluar daripada agama Islam. Bukan semua kafir-kafir ni bersatu lawan Islam. Orang Yahudi, kalau orang Islam masuk Hindu tak apa, orang Islam masuk Kristian tak apa. Orang Kristian, kalau masuk Yahudi, masuk Buddha, masuk Hindu tak apa. Orang Hindu begitu juga, masuk Kristian tak apa, masuk Islam tak boleh. Itulah memusuhnya kepada Islam. Seluruh dunia berlaku sampai hari ini. Kalau masuk Islam ni, marah sangat. Kerana Islam ni suatu ajaran yang merangkumi cara hidup manusia. Bila seorang masuk Islam, bukan saja menguasai hatinya, termasuk orang itu akan berusaha menguasai negara dan pemerintahannya, menguasai cara hidupnya. Dengan sebab itulah terlalu takut kepada Islam ini. Sehingga orang kafir Eropah kata Islam lebih bahaya daripada komunis. Orang komunis kata Islam lebih bahaya daripada Kristian. Padahal mereka menentang semua agama. Islam dikhususkan paling kuat ditentangnya. Sampai hari ini mereka akan terus menerus melawan orang Islam, berusaha supaya orang Islam jadi murtad, keluar daripada agama Islam. Kalau tak masuk agama pun tak apa, tak ada agama, keluar daripada Islam, tak apa. Dan sebab itu mereka usaha supaya orang Islam jadi murtad, tak percaya pada hukum Islam, tak percaya pada ajaran Islam. Nak jadi Islam tak apa, tidak percaya pada ajaran Islam. Tak Islam apa begitu? Tak Islam lah. Kalau begitu pun tak apa. Ataupun menolak mana-mana ajaran Islam, jadi murtad, tak apa. Allah Ta'ala memberi amaran. Wa man yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang menyeleweng kalangan kamu daripada agamanya, daripada Islam, keluar daripada Islam, membatalkan Islamnya,
Lalu dia mati dalam keadaan kafir. Setelah dia Islam, dia tinggal Islam. Murtad, keluar daripada Islam. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu dihapuskan semua amalan mereka di dunia dan di akhirat. Segala amal baik yang dia buat masa Islam dihapuskan oleh Allah bila seorang itu murtad. Dia semayang, dia puasa juga ke Mekah, dia sedekah, dia tolong orang segala-galanya. Dalam masa dia Islam, bila dia keluar daripada Islam, dia hapuskan semua pahalanya. Tak ada pahala lagi. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka itu menjadi ahli neraka dan kekal selama-lama dalam neraka. Allah Taala sangat murka terhadap mereka yang murtad ini. Dengan sebab itulah hukuman terhadap orang murtad dalam Islam sangat keras. Sangat keras. Ulama mengatakan hukuman orang murtad ini ialah dibunuh. Ada ulama dan mazhab Hanafi mengatakan lelaki dibunuh, perempuan tidak dibunuh, ditahan saja. Ada ulama mengatakan tengok berbahayanya, dilakukan istitabah, minta dia bertaubat. Dalam masa beberapa hari dia tak bertaubat, dibunuh. Ada ulama mengatakan minta bertaubat sepanjang hayat, selagi tak puas hati minta dia bertaubat. Tak dibunuh, mudah-mudahan dia bertaubat. Ada ulama mengatakan begitu. Ini perbahasan panjang di dalam kitab-kitab fiqh. Mengapa hukuman Islam terhadap murtad ni sangat keras? Sebabnya orang murtad ni dia langgar janji dengan Allah Ta'ala. Dia khianat terhadap Allah Ta'ala. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, bermakna dia berjanji dengan Allah Ta'ala. Dia khianat terhadap Allah Ta'ala. Dalam negara dunia, semua negara, orang yang khianat terhadap negara, hukuman dia bunuh. Semua negara dunia. Negara komunis, khianat pada ideologi komunis, dia bunuh. Negara Amerika, khianat pada negara Amerika, bunuh. Negara England, khianat pada negara Islam, bunuh. Maka Islam begitu juga. Bila murtad, khianat kepada negara dan umat Islam. Tetapi bila sebut Islam tak boleh. Orang lain tak apa. Ini tak adilnya mereka. Kita mesti membaca Islam ni adalah agama yang menyeluruh. Bukan sahaja agama semayang, puasa, termasuk agama negara. Bila seorang itu murtad, dia akan menjadi ejen pada musuh Islam yang membahayakan umat Islam dan negara umat Islam. Dengan sebab itu, hukuman terhadap mereka murtad ini sangat keras di atas dunia, di akhirat, dalam neraka selama-lama. Dihapuskan semua pahala amalan dia, dihapuskan oleh Allah. Bagaimana kalau dia bertaubat, dia masuk Islam pula? Khilaf ulama. Ada ulama mengatakan kena bina semula amalan dia, amalan itu dihapuskan. Ada ulama mengatakan Allah Ta'ala terima balik, dibina balik yang dulu dan yang baru ni setelah dia masuk Islam. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dibandingkan dengan mereka yang menentang Islam, yang memfitnahkan sahabat-sahabat Nabi yang berperang di bulan yang diharamkan perang itu, dengan mereka yang beriman, yang berhijrah. Mereka yang beriman dan berhijrah ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kelebihan yang besar. Walaupun mereka membuat salah berperang di bulan yang diharamkan berperang, yang kita baca minggu lepas. Memanglah asalnya Islam mendahulukan perdamaian. Dengan sebab itu Islam letakkan perdamaian adalah pertama. Maka Islam menerima peraturan yang bukan Islam yang tidak berperang. Islam terima. Di antaranya tidak boleh membunuh utusan-utusan negara asing. Tak boleh bunuh diplomat, wakil negara asing. Tak boleh. Mengikut undang-undang antarabangsa, Islam kata wajib. Wajib orang Islam kena hormati peraturan ini. Kerana Islam mendahulukan perdamaian.
Dengan sebab itu menggembung kedutaan, membunuh diplomat, ini haram mengikut hukum Islam, tidak boleh. Walaupun dengan negara musuh sedang bermusuh, selagi ada hubungan diplomatik, utusan dia datang tak boleh bunuh. Dan Nabi tak bunuh utusan-utusan bukan Islam yang datang menemui Nabi. Nabi tak bunuh utusan-utusan orang kafir yang datang berjumpa dengan Nabi, walaupun utusan itu cakap kasar, cakap keras, Nabi sabar menghadapinya kerana menghormati peraturan tidak membunuh utusan. Menunjukkan Islam mendahulukan perdamaian. Negara lain dalam dunia mengikut undang-undang antarabangsa. Bila berlaku sesuatu krisis, diberi amaran tempoh 24 jam. Islam memberi amaran tempoh 3 hari. 3 hari tempoh, lebih panjang pada undang-undang antarabangsa. Menunjukkan Islam lebih utamakan perdamaian daripada undang-undang yang lain. Dalam keadaan begitu, orang Islam dihina. Dihina juga Islam ni. Orang Islam lah yang ganah. Orang Islam lah yang suka bunuh orang. Padahal dia yang bunuh orang Islam ni ribu-ribu, ratus ribu. Orang Islam juga ganah. Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada orang Islam yang dihina ini. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hajaru, dan sahabat-sahabat yang berhijrah ke Madinah, meninggalkan tanah air mereka. Wajahadu fi sabilillah, yang berjihad perjalanan Allah. Ulaika yarjuna rahmat Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Bukan mereka mengejar kemewahan dunia, tidak. Mereka mengharapkan rahmat Allah, maka Allah beri rahmat pada mereka di dunia dan pahala yang besar di hari akhirat. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka yang beriman. Mereka mengikut agamanya, walau besar macam mana dosa pun, kalau orang tu beriman, dia ampun dosanya oleh Allah. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak, kalau kamu yang beriman datang menghadap Allah dengan dosa yang sepenuh bumi sampai ke langit, Allah datang menghadap kamu dan membawa keampunan sepenuh langit dan bumi kepada kamu. Itu keampunan Allah pada mereka yang beriman. Kalau kamu datang minta ampun kepada Allah dalam keadaan berjalan, Allah datang mengampun dengan kamu dalam keadaan berlari, lebih cepat daripada kamu datang. Ini rahmat Allah pada mereka yang beriman. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukan saja pengampun, Maha Pengampun. Dalam bahasa Arab disebut sirah mubalaghah, makna yang melebihi daripada biasa. Bukan saja pengampun, Maha Pengampun. Bukan saja rahmat penyayang, Maha Penyayang. Allah Ta'ala sangat sayang kepada hamba-Nya, lebih daripada ibu bapa sayang pada anak. Lebih daripada manusia sayang pada sesama manusia, sayangnya Allah pada hamba-hambanya, khusus kepada mereka yang beriman. Wallahu a'lam.